yang wangi, jaga musuh wangi. Okey lah, yang wangi, yang bersih. Baju putih dah kena belakang lah. Kena lambat kan? Yang marah. Okey, apa lagi? Lagi? Yang tutup aurat, yang wangi, yang bersih. Kalau perempuan tidak terlalu ketat, sendat, padat, nampak betul 20, 30, 40. Untuk apa tu? Ini apa baju merah? Baju merah juga pertahankan kemerahan. Apa lagi? Sebelum berpakaian, apa nak buat? Itu paling utama. Sebelum berpakaian, ya? Apa dia? Mandi ya? Macam nak mandi ke ramai ni? Oh, tidur sama pakaian mandi putih. Saya mandi ni. Alhamdulillah. Ini mandi wajib. Mandi sunat. Mandi biasa. Mandi. Selepas mandi, sebelum keluar bilik air, akan kosong dengan mata. Kosong sudah semalam belum? Belum kosong apa? Tak tahu. Kembali ya. Memang tak ada. Tapi semalam macam menolak. Lepas mandi buat apa? Sebelum keluar bilik air, berwudu kan? Sebab apa berwudu? Perkara yang ketiga nanti, tuan-tuan perempuan, mesti laksana satu ibadat kena ada wudu. Nombor 3. Maka daripada nombor 1 standby wudu tadi. Sebab kalau tak wudu daripada nombor 1, dia masalah bila nak pergi ke nombor 3. Terutama bila dah buat benda di nombor 2 tu. Okay? Baik. Pertama senang cakap, kita tengok secara tertib. Mandi, gosok gigi tak payah sebut lah. Pandai-pandai ya, bila mandi tu takkan nak cerita, nak sabun, nak shampoo, nak gosok gigi, gosok kerat-kerat kan? Mandi, wuduk, keluar bilik air, pakai baju yang menutup aurat. Isu pakaian ini orang lelaki tak ada masalah. Okay? Pengalaman saya menjadi juru nikah, tak pernah ada pengantin lelaki datang masjid pakai seluar pendek. Tak pernah ada. Kalau ada, kena hambat dah dengan aktiviti masjid. Kan? Tapi boleh kata ramai perempuan, nanti perempuan datang ke masjid free hair. Ini masalah sikit. Jadi tuan-tuan bakal suami remind bakal isteri itu agar tidak terlalu melampau ataupun excited ketika nak bernikah itu. Kadang-kadang dalam bab pemakaian dah melampau dah. Itu tak masuk nombor 2 lagi. Okay? Jadi remind mereka. Okay? Kita menghormati tempat yang kita nak pergi itu. Di samping secara jelas menutup aurat itu hukumnya apa? Menutup aurat wajib itu sunat muakkad. Wajib lah. Wajib. Semua orang tahu dan sedar isu ini. Okay? Jadi tutup aurat, pakaian tak terlalu ketat, biar longgar, biar kebal. Apalagi pakaian yang melambangkan ciri-ciri keislaman. Jangan sampai orang tengok, orang pun confused. Ini dia Muslim ke tak Muslim? Dia kadang-kadang berlaku seperti itu. Okay, baik. Pertama selesai. Selain daripada wangi-wangian tadi. Baik, cuma orang perempuan jangan melampau di dalam bab wangi-wangian itu. Yang kedua, memelihara adat berhias. Selesai dah berpakaian, maka nombor 2 berhias. Baik, bila sebut berhias, kaitannya juga adalah perempuan. Ayat yang saya nak sebutkan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah sebut pada golongan perempuan khususnya, janganlah mereka itu berhias dengan perhiasan yang melampau-lampau seperti orang jahiliyah terdahulu. Okey, berhias melampau ni macam mana perempuan? Muka kanan biru, kiri hijau, biju hitam, atau muka berpaduan rumah. Faham kan? Tetap seorang perempuan. Tak suka kawan dia. Saya ada pada semalam seorang. Baik. Apa lagi melampau? Orang lelaki boleh tak berhias? Boleh tak? Setakat bedak okey lah. Jangan pakai bedak sejuk lah. Bedak okey lagi. Apa lagi? Perhiasan. Memakai makeup, jangan melampau. Sekadarnya saja. Kena ingat, apabila berada dalam majlis pernikahan, ramai orang lelaki yang bukan mahram berada turut sama di situ. Maka benda-benda ini perlu dijaga sama. Sebab tadi wangian tadi jangan melampau. Okay? Orang perempuan lah, khususnya lelaki tak ada masalah nak berwangi-wangian.
Orang perempuan jangkanya dia berwangi-wangian sekadar hilang bau apa? Bau badannya. Bau badan tu bau apa? Bau keti. Bau keti tu bau ketiak tu pakai odorono. 3 botol sekali pakai. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Baik 2 daripada 3 telan. 1 dia pakai. Dari dalam mana, dari luar mana. Okay? Jadi jangan melampau dari sudut berhias. Memakai perhiasan boleh tak? Barang emas perempuan tak ada masalah lah. Perhiasan dengan orang perempuan pakaian mereka, cuma sama poinnya jangan melampau. Pakai gelang tangan dari pergelangan sampai ke situ. Seningsih ni, jangan dijarum. Itu bimbang riak, rosak, cacat pahala. Orang lelaki boleh pakai tak perhiasan? Boleh pakai tak? Tak boleh pakai kosong? Boleh, pakai apa? Pakai jam. Jam dinding. Pakai jam tangan. Okay. Lagi pakai cincin. Cincin apa? Cincin pun tengok. Cincin emas haram. Cincin suasa pun haram. Kebanyakan ulama sebut. Sebab suasa itu campuran juga dalamnya ada emas, walaupun persennya rendah. Lebih baik jangan pakai suasa. Maka pakai yang disunahkan cincin perak. Macam saya pakai. Bukan riak, nak tunjuk. Tak boleh perak. Itu perlu pula. Banyak marah. Jadi pakai cincin di jari yang disunahkan. Jari yang disunahkan di mana? Jari 2 dia. Jari apa ni? Manis. Ni kelingking. Ni 2 jari yang disunahkan. Jangan pakai jari ni. Ini untuk apa? Ni cobring. Ni tunjuk. Yang ni orang kata mencarut pula. Jadi ini 2 jari yang disunahkan untuk pakai cincin. Kalau dapat pakai sebelah yang satu. Sebelah satu tak apa. Jangan sini je 2. Sini 2 nanti melampau. Melampau juga dalam berhias. Baik. Selain daripada itu, orang lelaki tak boleh pakai haram, walaupun bukan emas. Cincin saja disunahkan. Kemudian berdandan. Biasa pengantin didandan dengan dandanan apa? 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 Mak andam tak apa ni bahannya. Dia pakai apa pengantin? Biasa dibuat sebelum hari nikah. Ya, inai. Poin saya adalah inai. Didandan dengan inai. Soalannya boleh tak pakai inai? Orang perempuan dulu boleh pakai tak? Boleh, hukumnya harus. Okay? Walaupun harus boleh pakai. Macam tadi juga ada hadnya, ada batasannya, jangan melampau. Okay? Dalam fatwa sebut dari ujung jari sampai pergelangan tangan, ujung jari kaki sampai kuku jari. Okay? Masalah orang perempuan sekarang melampau tak? Pakai inai. Melampau tak? Sini macam-macam lambang, naga, JDT, Chelsea, semua ada perempuan. Agaknya kadang-kadang muka pun ada jobnya di kanan. Itu melampau perempuan. Dia nak nikah jadi gila baby sikit. Sebab tu saya ulang tadi, kena main sikit dengan perempuan, jangan terlalu excited. Jadi melampau. Kalau lambang naga lihat, melambangkan satu keadaan yang boleh menyebutkan Allah, syirik. Jadi kena berjaga-jaga dalam bab inai. Orang lelaki pula boleh pakai inai tak? Juga baju putih. Lagi baju lain lah. Boleh pakai. Ijtihad yang masyhur ulama haram pakai. Walaupun saya tak nafikan, ada juga fatwa yang mengharuskan pakai. Antara yang berijtihad haram, antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut di dalam syarah Sahih Muslim, yang bermaksud memerahkan tangan dan kaki. Inai merah ke biru? Merah ataupun oranye, memerahkan. Memerahkan jari tangan dan kaki adalah perhiasan bagi orang wanita dan tidak dibenarkan bagi orang lelaki. Itu contoh. Jadi tuan-tuan kena mengikut ambil fatwa yang jelas ulama tersebut itu. Kalau dapat jangan pakai, bersifat muaram dengan fatwa ulama. Bahkan yang kedua, bila tuan-tuan tak pakai inai, itu pun lebih bagus. Supaya apa? Supaya orang tak tahu tuan-tuan dah ada bini. Setuju je perempuan? Maksud tak setuju? Bagi dua sebab. Lagi semalam saya giling kan. Okey?
Itu contoh lah. Tapi bukan sebab yang kedua tu. Yang pertama tu yang saya suruh sifat warak tadi. Baik, selesai. Pakaian lawa dah, berhias dah, berdandan. Baik. Masuk yang ketiga, pergi masjid, menjaga adab tata tertib. Baik. Sampai masjid, bayangkan perjalanan dari rumah ke masjid. Sampai di pintu masjid, apa nak buat? Pertama, nak apa? Di pintu masjid ni sekarang ni tak masuk ni, nak semayang kat pintu. Apa nak buat? Pertama, pandai pak, buka kasut. Jangan menjawab. Buka kasut dulu. Okay? Lepas tu nak bagi salam, boleh bagi salam. Assalamualaikum. Okay? Langkah kaki kanan. Lompat masuk. Suka sangat nak nikah, dua-dua kaki. Okay? Kalau lompat, keluar balik. Adab. Okay? Masuk kaki kanan sambil baca doa. Baik, apa doa masuk masjid? Allah aftahli abwaab rahmatik. Ataupun Allah maghfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Okay? Tak boleh Arab, Melayu pun tak apa. Apa maksudnya? Saja aku lain pula ni. Macam ada niat semayang lah. Allah maghfirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, waftahli dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Okay, tak boleh Arab, Melayu pun tak boleh. Nak cakap orang putih pun tak boleh. Sebab kita dalam semayang, kita di luar semayang. Langkah kaki kanan sambil baca doa. Dan jangan terus apa? Nabi suruh dalam hadis, adab masuk masjid jangan terus duduk. Sehingga solat dahulu 2 rakaat. Nama solatnya solat sunat tahiyatul masjid. Lafaz niatnya apa? Apa dia? Lafaznya Sarah kan? Salli sunnatan tahiyatul masjid. Rak'ataini lillahi ta'ala. Ada aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah. Semayang macam biasa 2 rakaat, lepas salam terus berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku iktikaf dalam masjid kerana Allah. Apa adab-adab iktikaf masuk masjid? Baik, kenapa kena niat iktikaf? Kalau tak niat boleh tak? Boleh, tak masalah, bukan wajib, sunat. Namun rugi kan? Kenapa rugi? Sebab tuan-tuan perempuan nikah dalam masjid tu sekejap ke lama duduk dalam masjid tu? Yang ke ni lama, jaga 5 minit. Lama lah, siap silap 2 jam. Jadi selama 2 jam berada dalam masjid itu, dapat pahala ke dosa? Dapat pahala lah, kalau tak dapat dosa. Kalau mencuri pula dah tu, dosa ke? Jadi dapat pahala sebab berniat iktikaf tadi. Itu sepanjang-panjang tu. Okay? Baik, habis niat iktikaf, andai kata juru nikah tak sampai-sampai lagi. Okay? Maka pun nak buat. Bagi salam dah, imam tak sampai lagi, kadi tak sampai lagi, apa nak buat? Boleh WhatsApp, berbilik, berzikir dalam keadaan senyap. Okay? Sampai-sampai tunggu lah. Remind jemaah yang ikut sama dalam masjid tadi, jangan buat bising. Okay? Kanak-kanak jangan berlari-lari. Kalau dapat asingkan kedudukan macam ni, laki perempuan asingkan. Okay? Dan dalam proses-proses tadi berlaku, jika imam juru nikah sampai, tok kadi sampai, okay, tuan-tuan dan puan-puan, kurang lebih gambarannya dia akan duduk seperti gambar ini. Okay? Ini gambaran saja, tak semesti dia duduk macam ni. Okay? Dia akan duduk dalam majlis seperti ini, juru nikah. Okay? Baik, dia akan duduk sekejap dan dia akan bangun semula, juru nikah itu. Baik, dia bangun tu dia jumpa siapa? Nombor 1. Kalau orang perempuan masuk, duduk sekejap, bangun balik, pergi jamban lah. Orang perempuan, sejuk. Senyap dia, marah. Juru nikah untuk ganti, dia duduk sekejap, dia bangun. Orang pertama dia jumpa siapa? Baik, ini tentative program dia. Yang sebelah kanan tu tentative program dia. Sebab dia akan bangun dan dia akan terus jumpa pengantin perempuan. Okay? Dia jumpa pengantin perempuan bersama siapa? Bersama wali, ayah puan-puan. Okay? Dan dia akan tanya soalan yang paling biasa ditanya. Puan, kenapa tak kahwin dengan saya pula? Ada tak dia tanya gitu? Kalau dia tanya gitu,
empuk je kepala dia. Dia akan tanya apa? Puan setuju tak saya nak nikahkan puan dengan putih bin hitam? Contohlah nak calon suami. Okey? Dia akan tanya tu. Depan siapa dia tanya? Depan ayah. Maka waktu itu puan-puan saya nak pesan, jawablah dengan muka selamba dan tak malu. Ya, setuju. Okey? Faham? Macam mana? Jangan tutup muka lagi masuk bilik. Jangan perempuan dulu-dulu. Nak masuk bilik siapa? Nak masjid ni. Bilik imam ni ada. Imam pun pening. Faham masuk bilik aku. Imam pun pulang bujang lah. Okey, ingat. Jawab muka selamba dan tak malu. Ya, setuju. Menunjukkan perkahwinan itu berlaku secara sukarela. Tapi kalau tak setuju, boleh tak? Ya, saya tak setuju tak kena paksa bapak saya. Boleh? Kalau nak kena empuk dengan bapak malulah ayah. Jangka dia jarang orang jawab seperti itu. Ya setuju, sign korang. Tanda persetujuan perkahwinan berlaku secara sukarela. Selesai. Nombor satu. Yang kedua, juru nikah dan jumpa wali, ayah puan-puan pula. Pakcik setuju tak untuk menikahkan anak menantu ini dengan anak pakcik? Wali di sini ada dua maksud. Pertama, wali nikah. Yang kedua, wali dalam erti kata nak nikahkan tuan dengan isteri tuan. Dan maksud saya di sini ialah maksud yang kedua. Pakcik setuju tak untuk nikahkan menantu dengan anak pakcik? Boleh faham? Setuju, sign korang. Lafaz persetujuan wali. Maknanya ayah mertua tuan-tuan yang akan nikahkan tuan-tuan dengan anak dia. Hakikatnya begitulah dari sudut hukum. Baik. Kadang-kadang ayah mertua tak setuju. Bila tak setuju, turun bawah itu lafaz wakalah wali. Bukan tak setuju nikah, setuju. Cuma dia segan nak nikahkan tuan-tuan dengan anak dia. Kenapa dia segan? Sebab tuan-tuan masa itu ada keris dua, kiri dan kanan. Dia tengok pun terun. Dia dari belakang nak berjijau. Dan dua macam merah. Baik, dia pun segan tengok. Atau bimbang dia teringat kahwin muda-muda tu. Takut nak kahwin lagi, dia kena. Ustaz ajalah nikahkan anak menantu saya. Maka itu namanya wakalah wali. Wakalah wali ni wakil wali. Bawah itu lafaz penerimaan wakalah wali. Maka ada satu borang lain, dia menyerahkan urusan pernikahan itu kepada imam juru nikah. Itu maksud wakalah wali. Wakalah wali ni apa? Juru nikah yang nikahkan tuan-tuan dengan isteri tuan. Bukan ayah mertua. Itu maksud wakalah wali. Baik, saya tunjukkan lafaz ijab bagi wakalah wali. Lafaz ijab wakalah wali yang tengah ni tuan. Ni wakalah wali. Yang atas ni bapak mertua yang nikah kan? Yang atas ni bapak mertua direct nikah. Yang wakalah. Jadi contoh,